Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya PM Hakim dan di sebelah saya pula adalah PM Mas Hanis. Okey, Mas Hanis. Kami merupakan peminata-peminata muda Ekspresi Kalam yang merupakan program anjuran Jawatan Kuasa Kesejahteraan Rakyat, Kesihatan Alam Sekitar dan NGO Negeri Kelantan. Baiklah Hakim, kalau kita lihat pada hari ini, umat Islam ditindas, umat Islam dizalimi. Ya, benar. Jika kita lihat di sana, di Syria, di Mesir dan di Palestin, kita dapat lihat umat Islam kita dibunuh, ditindas. Begitulah dan sebagainya, tuan-tuan. Apa tajuk pidato kontemporari dan kreatif kita pada hari ini? Okey, hari ini kami akan mempersembahkan tajuk Agama dilanya, umat Islam dipijak. Siapa penyelamat? Mempersembahkan. Dia bersembahkan. Macam mana? Apa macam tak kira? Kau boleh nak habis tu. Ai maksud tu tak ile. Ngat dia sedar ile. Kejap-kejap je bumbun dah. Enak tu. Itu angin je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Kami tidak tahu dari mana harus mulakan, tapi inilah apa yang berlaku kepada saudara-saudara Islam kita di sana, di Palestin, di Syria dan juga di Rahia. Ibu-ibu dinada dan diperkosa, ayah-ayah disembelih di hadapan keluarga mereka. Lebih malah dari itu lagi tuan-tuan, anak kecil yang tidak berdosa, yang ini baru kenal arti dunia, yang ini baru kenal arti Islam, direnggut nyawanya kerana kezaliman mereka. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, mungkin perkara ini tidak pernah terjadi pada kita, namun cuba kita bayangkan, kita renungkan jika situasi ini terjadi pada kita. Ya Allah, apa yang berlaku ya Allah? Ya Allah, aku hambamu yang lemah ya Allah. Ya Allah, bangunlah ya Allah. Hadirin sekalian, muslimin muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita. Apa yang Rasulullah pesan? Rasulullah kata akan tibanya satu zaman, pada waktu itu umat Islam dijadikan hidangan kepada orang bukan Islam. Umat Islam dipijak, dilana dengan zalim. Umat Islam diratah dengan rakus oleh orang bukan Islam. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah kerana ketika itu bilangan kami sedikit ya Rasulullah?" Tapi apa yang Rasulullah jawab? Rasulullah kata, "La, tidak, no. Bahkan bilangan kamu ketika itu tersangat ramai. Tapi malangnya, ramai kamu ketika itu ibarat buih di lautan." Dan pada waktu itu Allah cabut daripada hati kamu rasa takut, rasa gerut, dan Allah campakkan ke dalam hati kamu satu penyakit, iaitu penyakit wahan.
Lalu sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa itu penyakit rohan?" Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cinta akan dunia dan takut pada mati. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah realiti yang berlaku pada hari ini. Apa dia tuan-tuan? Mereka yang cintakan dunia, tetapi mereka takut akan mati. Sedarlah tuan-tuan muslimin muslimat, agama kita dilanya, umat Islam kita dipijak. Ini kerana umat Islam kita lemah pada hari ini, tuan. Kerana mereka mementingkan pada dunia, tetapi mereka takut akan mati. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, golongan yang pertama, mereka ialah golongan yang tamak dengan harta. Mereka tidak mahu sumbangkan harta bila Allah. Mereka rakus, mereka bakhil dengan harta. Golongan yang kedua, mereka berasa lega dengan kesenangan hidup. Mereka terlalu sayang ke dunia sehingga tidak membuat persediaan untuk hadapi hari kelak. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, ingat tuan-tuan, semua kenikmatan kita pada hari ini akan kita tinggalkan suatu hari nanti. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-20, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan palsu. Muslimin muslimat sekalian, umat Islam dihina pada hari ini, hina di seluruh dunia. Sahaja di mana sekalipun, cerita umat Islam ditindasi, cerita umat Islam dizalimi, Bahkan lebih teruk, mereka dibunuh tanpa belas kasihan mereka. sehingga tidak ada nilai nyawa seorang Islam pun. Pertelingkahan yang akhirnya membawa kepada pertumpahan Mereka darah. baru nak selamatkan diri, tuan-tuan, sudah terkorban. Malah ada antara mereka yang mati bukan kerana kena bunuh, bukan. Mereka lari untuk selamatkan diri, tuan-tuan. Hinanya umat Islam pada hari ini, ya Allah. Hinanya umat Islam pada hari ini. Tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, umat Islam hari ini memang semakin ramai. Ramai yang tidak berkualiti, ramai yang tidak berilmu, ramai yang tidak menyumbang kepada agama kita, agama Islam, tuan-tuan. Jadi benarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membandingkan umat manusia di akhir zaman seperti buih di laut. Ka'usai saili, mereka ramai, tetapi mereka takut untuk berhadapan dengan musuh-musuh mereka. Ya, mereka takut. Mereka takut untuk berlawan dengan musuh-musuh mereka. Mereka orang kafir menganggap umat Islam lemah, menganggap kita berada dalam satu kelompok yang lemah, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana apa, tuan-tuan? Kerana kita, tuan-tuan, kerana kita meletakkan diri kita di situ. Ayuhlah, tuan-tuan, ayuhlah. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, umat Islam perlukan kita. Umat Islam mahukan kita. Jadi fikirlah bagaimana untuk selamatkan agama kita daripada dilanya. Fikirlah bagaimana supaya dapat selamatkan umat Islam kita daripada dipijak. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, saya cadangkan kepada tuan-tuan, amalilah peranan Meridi PM Asanis. Benar ke PM Faizal? Baiklah, dia yang pertama ialah derma. Walaupun jarak antara kita dengan mereka beribu batu jauhnya, dermalah demi meringankan beban mereka. Dermalah dari segi duit ataupun material seperti pakaian, ubatan, makanan dan sebagainya. PM Fasihah. Yang kedua, diplomasi. Bincang, tuan-tuan. Cari penyelesaian, bukan bergaduh, bukan bermusuh. Pergaduhan hanya membawa kepada kebinasaan.
sedangkan berbincang mencari jalan penyelesaian terbaik untuk membela nasib umat Islam di masa akan datang, seterusnya membawa kepada kegemilangan ummah. PN Syafiqah. Dan yang terakhir adalah D yang ketiga, iaitu doa. Doa merupakan senjata bagi orang-orang mukmin. Kalau kita tidak mampu mengangkat senjata, walau kita tidak mampu untuk pergi ke sana, sekurang-kurangnya kirimlah doa. Doa silahul mukminin. PN Hakim. Ayuh tuan-tuan, ayuhal muslimun, bangkitlah dari tidur lenamu. Kita sama-sama menentang kezaliman dan kita sama-sama bangkitkan Islam. Islam perlukan kita, tuan-tuan. Islam itu begitu indah, Islam itu begitu selamat, Islam itu begitu luhur, Islam itu mulia, Islam itu begitu aman, tuan-tuan. Ayolah tuan-tuan, bangkitlah. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, bercepat mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkangkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah. Ayo tuan-tuan, kita buka mata kita, kita bangkitkan Islam. Kita bersatu, kita bersama-sama untuk menjadikan Islam itu berada di puncak. Ayolah tuan-tuan. Sekian saja daripada kami. Kami pemidato muda, Pentas dakwah bukan untuk bermegah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.